Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya muliakan pengurusi surau dan yang berbahagia Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, yang begitu juga saya tak lupakan kepada sahabat saya Encik Bahtiar, dan juga tidak jumpa juga saya ucapkan kepada isteri saya, yang sudi menemani saya pada malam ini. Moga-moga kita sentiasa dibayangi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Juga tuan-tuan dan perempuan sentiasa berada dalam perlindungan serta kesejahteraan jua-ri'ayah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah, kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa rendah dirinya pada malam ini dapat kita bertemu sekali lagi setelah setahun lebih kita tak bertemu. Setelah setahun lebih rasanya kita tak bertemu. Selalu kita bertemu pada bulan Ramadan. Tetapi ujian dan dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, saya mengharapkan dan saya mengajar kepada hati saya dan begitu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita meredai, kita redha dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan adanya keredaan, adanya sifat redha yang telah kita lontarkan, maknanya dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita jangan bersangka buruk, kita hendaklah bersangka baik. Moga-moga musibah ataupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama ini, moga-moga mendekatkan diri kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa tahun yang lalu saya telah pernah memberi sedikit pengisian, iaitu pada bulan Ramadan. Tapi saya tak ingat pada kali tahun yang keberapa. Cuma kita pernah belajar berkenaan beberapa kalimah-kalimah taibah. Mungkin apa yang saya pernah berikan di dalam surau ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan mengamalkannya, alhamdulillah. Adakah masih ingat lagi sab'ah kalimat taibah yang merupakan 7 kalimat taibah yang baik yang dapat kita amalkan mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari, lagi-lagi kita berada dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Di samping kita memperbanyakkan zikir kepada Allah, di samping kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hendaklah kita juga memperbanyakkan zikir, iaitu zikir yang maknanya yang kita laksanakan, yang kita lakukan setiap kali ibadah solat kita. Mungkin dulu saya pernah memberikan sedikit pengisian, iaitu berkenaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin kita boleh mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku kepada Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, seorang yang bermazhab Hanbali, yang mengamalkan zikir ini, di mana pernah saya menceritakan di sini bahawa betapa tingginya nilai zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sehingga segala urusan yang dijalankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan begitu juga orang yang amat merindui beliau dapat bertemu dengan beliau. Dengan apa? Dengan adanya zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Dalam peristiwa itu kita lihat bahawa seorang pembuat roti yang pernah saya cerita dalam surau ni, ya, seorang pembuat roti, ya, setiap dia menguli rotinya itu, dia akan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sekelumit, maknanya waktu yang singkat ketika Imam Ahmad bin Hanbal berada di rumahnya. Imam Ahmad bin Hanbal tidak dapat melelapkan matanya kerana si pembuat roti ini mengamalkan zikir ini, dan beliau bertanya kepada si pembuat roti ini, adakah kamu bahagia? Adakah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini mencukupi untuk diri kamu? Dan adakah kamu ini merasa bahagia dan tidak pernah kecewa dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau? Maka dijawab oleh sebab roti tadi, aku bahagia. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Nampak? Dia mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, lafaz pujian alhamdulillah, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, beliau mengatakan beliau cukup bahagia dengan kehidupannya. Cuma peristiwa ini nak membuktikan bahawa maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai keagungan dan kekuasaannya, menemukan seorang pembuat roti dengan seorang ulama terbesar pada waktu itu, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kekecewaan si pembuat roti tadi, ya, yang tidak pernah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi pernah mendengar namanya sahaja, kehebatannya, kezuhudannya, kewarakannya, sifat khudu'nya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya itulah yang pernah didengari oleh seorang pembuat roti tentang pribadi, kepribadian Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kalau kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal ini banyak meriwayatkan hadis, beratus ribu hadis, ya, yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang telah diambil daripada Sahih Muslim dan Bukhari. Ini kehebatan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang kuat melakukan solat sunat tahajud. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, ya, jadi disebabkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka menemukan Imam Ahmad bin Hanbal ini dengan seorang pembuat roti, dan beliau dapat menghilangkan kekecewaan si pembuat roti ini kerana beliau teringin sungguh untuk bertemu dengan seorang hamba Allah yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kehebatan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita murajaah balik, ya, zikir ini moga-moga dapat memperingatkan semula. Yang ketiga iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, dan yang keempat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Dan yang kelima iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan yang keenam, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya. Dan yang ketujuh, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi kalau kita lihat, ya, kita ambil iaitu zikir daripada kalimah thayyibah yang keempat, iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita lihat betapa hebatnya zikir ini, kita imbau sedikit tentang sejarah kehidupan para nabi. Ya, diceritakan bahawa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salam,
ya, Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, pada zamannya dia dicampakkan, ya, dalam satu, ya, api yang marak menyala. Dicampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang marak menyala. Ya, maka Allah memperingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, maka ucapkanlah, hasbiyallahu la ilaha illahu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau ikut logik akalnya, kalau seseorang itu dicampakkan ke dalam api yang marak menyala, maka sudah barang pasti, ya, dia akan hangus terbakar. Ya, dia akan hangus terbakar. Tetapi dengan kekuasaan dan kehebatan dan ketinggian, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, dia tidak merasa panas sedikit pun. Ya, sebelum dicampakkan ke dalam api itu yang marak menyala, maka Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, dia tidak merasakan akan kepanasan api yang begitu marak yang membakarnya itu. Bayangkan keyakinannya yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini, saya mengingatkan kepada diri saya dan juga hadirin dan hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Covid ni, ya, dengan beberapa fasa PKP yang kita lalui, maka saya mengharapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan mengamalkan zikir ini sebanyak mungkin. Kerana apa? Kerana kita hanya mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah berapa banyak kita beramal dengan zikir ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jangan kita lupa selepas solat fardu, ya, sewaktu kita bermuhasabah diri, duduk seorang-seorang, ya, memikirkan akan apa yang berlaku di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita renung sejenak, sebab apa musibah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mana yang pernah saya katakan bahawa mungkin, ya, muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dunia ini yang terbentang luas ini tidak mampu untuk menampung kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit saja Allah uji kita, ya, satu dunia merasainya akan ujian dan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita berdoa, Allahumma inni na'udzubika minal jununi wal barasi wal judhami wal barasi wasayyil asqami. Allahumma ya dafi'ul bala. Kita doa, ya. Tapi adakah kita hanya berdoa sahaja tanpa memikirkan akan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kuman yang diberikan itu kita tak tahu sebesar mana pun sebenarnya. Tetapi bagaimana dia boleh memberi kesan kepada satu muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, inilah musibah ataupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengingatkan kepada diri saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, maka kita beramallah dengan zikir ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, moga-moga segala apa yang diturunkan musibah ataupun ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini,
dengan pengamalan zikir ini dapat memberi perlindungan kepada diri kita daripada musibah dan ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kalau kita lihat bagaimana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS tadi, dibakar dalam api yang marak menyala, tetapi tidak merasai sedikit pun akan kepanasan api itu dengan izin Allah. Betapa tingginya nilai zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan kita juga boleh maknanya berzikir juga hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim pun boleh juga. Sebenarnya banyak zikir-zikir yang memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dibaca oleh Tuan Imam tadi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, bismillahilladzi la yadurru, tidak akan memberi mudarat. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sama ada sesuatu itu yang datangnya daripada langit ataupun bumi. Lihat bagaimana kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita suburkan, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Hanya mengharapkan akan keridaan, hanya mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Jadi kalau kita lihat juga terdapat 5 perkara jika seseorang itu akan mendapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. 5 perkara seseorang itu akan meraih kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-As, iaitu perkara ini jika dimiliki oleh seseorang, maka ia beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, yang merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW. Iaitu yang pertama, beliau mengatakan bahawa mereka yang sentiasa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini boleh juga kita jadikan sebagai zikir harian kita. Selepas solat kita berwirid, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak kiralah macam mana pun alunan yang kita buat. Yang penting kita mengagungkan dan membesarkan dan menta'zimkan akan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, iaitu apabila seseorang itu menerima musibah ataupun bencana daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, lisannya iaitu akan berkata, akan mengatakan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita ini mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, apabila kita menerima musibah, bukannya kita marah, bukannya kita mengeluh, apalah, apa lagi lah ujian yang aku dapat menimpa aku ni, orang lain tak ada pun aku aja. Orang lain tak susah, aku susah.
orang lain tak sakit, aku yang sakit. Maka ucapkanlah apabila kita menerima musibah, mendengar musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, seperti mana yang kita lihat, saya datangkan contoh tadi pada awal tadi, iaitu ketika mana seorang pembuat roti, apabila ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, adakah engkau bahagia dengan kehidupan engkau? Adakah mencukupi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri engkau, wahai sahabatku? Maka kalau kita lihat apa yang dituturkan oleh si pembuat roti ini, terdapat dalam 5 perkara yang disebut akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, iaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu bila kita akan ingat kalimah alhamdulillah ni? Ya, tepat sekali. Ya, kadang-kadang kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, contoh diberikan kemurahan rezeki, diberikan kenaikan pangkat, diberikan kesihatan yang baik. Ya, kadang-kadang kita terlupa untuk menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mengucapkan alhamdulillah pun dah mencukupi dah. Tetapi kita ini selalu kadang-kadang alpa dan leka. Apabila dapat nikmat, jarang sekali untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini, perkara yang ketiga itu iaitu maka apabila mendapat sesuatu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila memperoleh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dan begitu jugalah sebarang amal kebaikan yang kita nak lakukan, ya, sebarang amal kebaikan kita nak lakukan, maka sudah barang pasti kita akan menyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita akan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan perkara yang keempat kalau kita nak memperolehi kebaikan, meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat insya-Allah, maka sebarang amal kebaikan, maka ucapkanlah terlebih dahulu akan kalimat ataupun menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang keempat. Dan yang kelima, iaitu apabila kita melakukan dosa, apabila kita melakukan kemaksiatan, kemungkinan juga kita melakukan kemungkaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka ucapkanlah astaghfirullahal azim. Kalau nak yang pendek, nak pendek lagi astaghfirullah. Jadi ucapkanlah maknanya pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahal azim. Nak panjang sikit, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang perlu kita lakukan untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang pasti kita akan melakukan sebaik mungkin amalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Memperbanyakkan amalan itulah yang akan membawa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlakunya kematian,
Apabila berlakunya yang dikatakan al-maut, al-maut, berlakunya kematian, maka yang terakhir yang sudi menemani kita hanyalah amalan kita saja. Amalan kita saja. Setinggi mana pun cinta kita kepada isteri kita, setinggi mana pun kasih dan sayang kita kepada suami kita, kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam lubang lahat yang telah ditentukan, di mana kita diletakkan dalam lahat yang ditentukan, ditutup dengan papan dan tanah, ditinggalkan kita keseorangan. Hanya yang sudi menemani kita hanyalah amalan kita saja. Cuba kita sebelum tidur tu kita bisik dengan pasangan kita. Kalau saya meninggal, awak nak ikut saya tak masuk rumah lahat? Apa jawapan dia? Cuba tanya. Boleh juga saya ikut. Wah, itu memang setia sungguh. Sanggup, maknanya nak dalam satu lubang lahat. Bayangkan. Itu hanya apabila lakunya kematian. Tengoklah sama ada suami kita ataupun isteri kita meninggal dunia. Adakah kita mampu untuk mengiringinya masuk juga ke lubang lahat yang telah disediakan? Itu balik-balik boleh tanya kepada pasangan masing-masing, termasuk jugalah saya. Baik. Jadi oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata dalam kata-katanya, man dakhala al-qabr bila zadin faka'annama rakibal bahri bila safina. Mendalam akan kata-kata Sayyidina Abu Bakar ini. Dia kata man dakhala al-qabr, barang siapa yang akan memasuki kubur. Man dakhala al-qabr, bila zadin, dengan tidak ada membawa ataupun pertambahan ilmu ataupun amalan, faka'annama rakibal bahri, seperti kita ini berlayar bila safina, tanpa nakhodanya, tanpa ada yang boleh memandunya. Jadi kata-kata Sayyidina Abu Bakar ini amat mendalam sebenarnya. Jadi barang siapa yang telah ditentukan untuk memasuk ke dalam alam kubur, maka bersedialah dengan amalan. Kalau tidak, kita akan terombang-ambing, tanpa membawa amalan yang secukupnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertanya berapa ramai anak kita, berapa banyak harta kita, berapa besar pangkat kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat amal yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi oleh sebab itu, ciri-ciri orang yang mulia dan bijaksana itu ada terdapat di dalam kata-kata Sayyidina Yahya, iaitu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahya bin Muaz radhiyallahu an. Dia berkata, ma asallahu karimun, ma asallahu karimun, wala athara ad-dunya, wala athara ad-dunya 'ala al-akhirah hakimun. Kata-katanya ni amat ringkas. Ma mim alif, asallah
Ain sad, ya yang tidak bertitik, kalimah Allah. Ma asallahu karimun wala athara dunya ala al-akhirah hakimun. Dia mengatakan apa? Orang yang mulia itu tidak berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asallahu karimun. Inilah yang dikatakan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang terdapat dalam kata-kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu an, ma asallahu karimun. Ya, orang yang mulia itu tidak akan berani melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala athara dunya, waw lam alif alif fa ra ad-dunya ala al-akhirah karimun. Ya. Dan orang yang bijaksana pula, ya, orang yang bijaksana pula iaitu tidak mementingkan dunia. Wala atharat dunya. Orang yang bijaksana pula iaitu wala atharat dunya, tidak melebihkan dunia, tidak mementingkan dunia. Wala atharat dunya 'ala al-akhirah. Dia tidak melebihkan dunia atas akhirat, daripada akhirat. Ya. Inilah orang yang bijaksana, tidak mementingkan dunia, mengatasi kepentingan akhirat. Ya. Kalau kita lihat kata-kata ataupun kalimah yang diutarakan, dilontarkan oleh Yahya bin Mu'az ini pun begitu mendalam. Kita ambil sebagai satu motivasi kepada kita. Ma asallahu hakimun, ma asallahu karimun, wala athar dunya hakimun. Ya, ini orang yang mulia, iaitu orang yang tidak berani untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan orang yang bijaksana iaitu orang yang tidak mementingkan dunia, mengatasi akan kepentingan akhirat. Ya, saya suka mengambil kata-kata daripada para sahabat ini. Kadang-kadang duduk seorang-seorang kat pejabat tu, baca akan kata-kata hikmah daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW dalam satu kitab yang dibuat oleh sahabat saya, Datuk Rashidi Jamil. Ya, dia ada buat kitab, iaitu tajuk dia, kalau tak silap saya, Penawar Hati. Buku dia kecil saja. Dalam itu terdapat banyak kata-kata hikmah yang dipetik daripada kitab Syarah Hikam daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Asakandari. Banyak kata-kata hikmah. Bila saya baca seorang-seorang kat pejabat tu, Allah, betapa jauhnya diri saya. Ya. Dan sering saya memperingatkan kepada diri saya juga bahawa satu kata-kata yang begitu sehingga sekarang ini yang saya ingat daripada Sayyidina Osman bin Affan. Dan kata-kata itu pernah juga saya berikan di surau ini. Ya. Alashan fi min zamanil waqt. Mana pada waktu yang begitu lama, dah bertahun-tahun dah saya bagi kat sini, pada bulan Ramadan. Kata-kata Sayyidina Osman bin Affan ini iaitu hammud dunya. Hammud dunya, hamim, hammud dunya. Ad-dunya zulmatun fil qalbi. Wa hammul akhirah binurin fil qalbi. Kata-katanya ini lebih kurang bagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'az tadi. Kalau Yahya bin Mu'az mengatakan ma asallahu karimun wala athara dunya ala al-akhirah
hakimun. Sayyidina Uthman mengatakan hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah binurin fil qalbi. Apa makna yang dikatakan oleh ukapan Sayyidina Uthman tadi? Hammud dunya, barang siapa yang menyibukkan dirinya hammud dunya, sibuk dengan urusan dunia, ya, tak habis-habis. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Orang seperti ini yang sentiasa sibuk dengan memikirkan urusan dunia tanpa memikirkan akhirat, orang ini telah menggelapkan hati mereka. Nauzubillah min zalik. Ya. Kadang-kadang kita sibuk bekerja. Ya. Sibuk bekerja, setiapkan KPI yang nak dilaksanakan. Ya. Nak dapatkan target yang semaksimal mungkin. Ya. Tetapi bagaimana kita urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bekerja memang betul, kita mencari rezeki. Tetapi dengan kesibukan mencari rezeki itu, ya, kadang-kadang, ya, Quran yang ada di sebelah kita pun tak terbaca. Nampak betapa sibuknya kita tentang urusan duniawi. Ya, itu yang baca Quran mengangka-angka, ya. Dah warga emas baru nak belajar Quran. Bukan orang tempat sini, orang tempat lain. Ya, orang tempat sini bagus-bagus. Ya, Cik Batia kata orang sini bagus-bagus orang dia. Ya, fasih baca Quran. Kadang-kadang Haji Batia pun kata dia pun malu. Bayangkan. Ya, sebenarnya saya nak jadi imam kat sini pun takut sebenarnya Haji Batia. Ya, bila Haji Batia bagi tahu saya macam tu. Terasa naik je, ya, sejadah kat depan tu. Ya, itu. Baik. Jadi apabila kita disebutkan hammud dunya zulmatun fil qalbi, orang yang sibuk dengan urusan dunia tanpa memikirkan akhirat, maka akan digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka ini. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada golongan orang ni. Mudah-mudahan kita masuk kepada golongan yang seterusnya. Apa kata Sayyidina Uthman? Mudah-mudahan kita berada dalam golongan ini, iaitu, ya, wahammul akhirah. Orang yang sibuk memikirkan akan apa balasan yang akan diperolehi di akhirat nanti. Dia sibuk memikirkan hari akhirat. Ya, dia sibuk di manakah diletaknya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada di syurga Allah ataupun di neraka Allah. Na'udzubillah. Dia sibuk memikirkan akan balasan Allah. Dengan sibuknya memikirkan akan balasan Allah Subhanahu wa taala itu, orang yang golongan seperti ini, dia akan beramal saleh. Rasa rendah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khudu'nya kepada Allah. Ya, itu sebabnya dalam sujud yang terakhir, selepas kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la 3 kali, kita akan membaca apa? Tambah sedikit. Ya, kita akan baca Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Dalam sujud tu, selepas kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca dalam hati kita Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Itu yang pertama. Doa yang pertama kita baca selepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dalam sujud yang terakhir. Ya. Dan yang kedua akan kita berdoa Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah memberi kita taubat nasuha sebelum datangnya kematian. Ya.
Mungkin doa ini pun kita dah amalkan selalu setiap kali solat kita pada sujud yang terakhir. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Dan yang ketiga, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ini 3 doa ni, ya, saya harap tuan-tuan dan puan dapat mengamalkannya. Moga-moga dengan doa pada 3 perkara yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, moga-moga kita diberikan husnul khatimah pada pengakhiran hidup kita. Moga Allah memberikan taubat nasuha sebelum datangnya kematian, dan mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita ini di dalam ketaatan kepadanya. Ini penting. Ya, wahamul akhirah binurin fil qalbi. Ya, orang yang sentiasa sibuk memikirkan akan hari akhirat, maka hati-hati mereka ini akan diberikan cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Itu sebab kita sentiasa berdoa, Allahumma hdina bihidayatil Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku hidayah, iaitu dengan hidayah Al-Quran. Moga hati kita ini suci dan murni untuk rajin untuk membacakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan lidah kita ini, iaitu lidah yang memperbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu jugalah mudah-mudahan kita ini sebagai hamba-Nya yang banyak beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pernah bertanya kepada seorang tuan guru saya, mengapakah kadang-kadang doa seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu lambat untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dah banyak berdoa dah, tapi lambat nak makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Sebab kita banyak sangat minta. Eloklah Ustaz, minta banyak kepada Allah, betul. Tetapi kita banyak meminta untuk kemahuan kita saja. Ya. Tetapi kita jarang untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Saya bertanya kepada tuan guru saya, ya, kadang-kadang disebabkan itulah doa kita ini lambat untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita lihat sejarah kehidupan para nabi, Nabi Nuh alaihi salam, ya, selama dakwahnya 950 tahun, berapa orang je yang ikut dakwahnya? Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam, berapa lama dia nak mendapatkan zuriat? Berapa lama doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, tetapi mereka ini tidak pernah berputus asa. Tetapi mereka ini memperbanyakkan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pesanan Nabi Nuh kepada kaumnya, iaitu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah, mintalah keampunan kepada Allah, kata Nabi Nuh AS kepada kaumnya pada waktu itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, innahu kana ghaffara, maha menerima pengampunan. Jadi kalau doa kita ini mudah-mudahan nak dipercepatkan untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perbanyakkan istighfar, barulah kita kemudiannya memohon hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pesanan guru saya, perbanyakkan istighfar terlebih dahulu sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta apa yang kita hajati. Jadi dalam kita merajaah 7 kalimat thayyibah yang kita sebutkan tadi, dan begitu juga adalah kita mengambil i'tibar juga pengajaran daripada kata-kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Moga-moga dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dapat mentaqarrubkan diri kita kepada Allah,
dan moga-moga dapat mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah, dan moga-moga mudah-mudahan kita yang berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, mudah-mudahan Allah menempatkan kita di dalam syurganya, insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Moga-moga kita bertemu pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, pada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila tuan-tuan ataupun puan-puan berada di muka pintu syurga, mudah-mudahan nampak saya terkapai-kapai lagi, tariklah saya. Itu Ustaz Hatta tu pernah bagi kuliah dekat surau tempat kita. Mengapa Ustaz terkapai-kapai kat luar tu? Jadi tariklah saya. Mudah-mudahan kita bersama berada dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina 'ala siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina يفقهوا قولنا وسدد لساننا واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.